Sama sejahtera doktor. Nama saya Gua Ija, nombor matriks A165460. So, tajuk yang saya cadang kepada projek penyelidikan SPKM 3912 ialah kesan saiz partikel yang berbeza terhadap ciri-ciri fizikal tepung car tanya lemak. Okay, pengenalan. So, pengenalan untuk biji car sekarang diketahui secara meluas oleh kandungan asid lemak omega 3 yang tinggi. Dan kandungan asid lemak omega 3 ini dapat memberi kesan baik terhadap sistem kardiovaskular. Dan biasanya, biji chia akan digunakan untuk menjalankan pengekstraktan minyak. Dan bahagian yang tidak mengandungi lemak ini biasanya akan kita dikenali sebagai tepung chia tanya lemak. Dan biasanya, bahagian ini akan dibuang oleh kilang. Untuk tepung chia tanya lemak, dia dihasilkan daripada pembesaran biji chia tanya lemak, iaitu pengelola daripada granit. Dan akan digunakan dalam bakteri, digunakan sebagai agen pemekat dan penstabil. So, dalam kajian ini, kesan saiz partikel yang berbeza terhadap ciri-ciri fizikal tepung chia tanya lemak akan dikaji. So, kenapa saya nak buat kajian ini? Yang pertama, disebabkan tepung car tanya lemak ini, dia masih kurang diinovasi dan diproses sebagai makanan. So, biasanya orang tak pakai tepung car tanya lemak ini. Dan biasanya akan dibuang sebagai sisa selepas pengekstraktan minyak car berlaku. Yang kedua, maklumat mengenai kesan saiz partikel terhadap pengendalian dan perprosesan tepung car tanya lemak dalam industri adalah terhad. So, kalau kita Google search, tengok saiz direct Google Scholar yang biasanya tepung yang kita akan menjumpai ialah rice flour, Arabic dan basmati flour. Tapi jarang kita jumpa car flour ni, affected car flour. Yang ketiga, disebabkan oleh peningkatan pengeluaran sebut dalam industri. Oleh itu, maklumat mengenai ciri pengendalian dan perprosesan menjadi penting untuk kilang. Sebab kalau kita ada maklumat ini, kita akan memberi maklumat-maklumat dan untuk memudahkan kilang menjalankan pengendalian, perprosesan dan penyimpanan atau dalam pemilihan saiz partikel tepung tersebut. Alright, seterusnya. Untuk objektif kajian, kita ada dua objektif. Yang pertama, untuk mengklasifikasi tepung car tanya lemak mengikut saiz partikel yang berlainan. Dan yang kedua, kita ingin mengkaji pengaliran sebut, ketepatan dan sifat perarutan. Yang ini iaitu ciri-ciri fizikal tepung car tanya lemak ini. So, kita nak mengetahui ciri-ciri fizikal tepung ini, so kita boleh handle pengairan sebut tepung dengan lebih mudah selepas kita mengetahui ciri-cirinya. Seterusnya, hipotesis. Pengairan sebut ketepatan dan sifat perarutan tepung car tanya lemak dipengaruhi oleh saiz partikel yang berbeza. Dan seterusnya, metodologi kita ada klasifikasi pengaliran, ketepatan, sifat perarutan, analisis statistik dalam metodologi kita. So, kita jumpa yang lebih detail. So, untuk pengklasifikasi ini, saya akan menggunakan kaedah penyaringan, iaitu CV methods. So, kita boleh tengok yang ini merupakan dia punya sieve shaker. Dan kalau kita tengok dalam sieve, dia ada mass size yang berbeza dari besar
sampai kecil. So untuk setiap shift ini dia ada mass size yang telah ditetapkan, ada sudah fix punya. So di jangka kita akan mengambil size diameter partikel tersebut juga. So selepas kita telah menjalankan pengklasifikasi, kita akan mendapatkan sampel tepung syar dan lemak mengikut saiz partikel yang berbeza. Dan seterusnya akan menjalankan pengaliran tepung syar yang akan menjalankan 4 ujian ini. Dan untuk metodologi yang ini, kita akan mainly menggunakan powder flow tester. Dan data-data yang diperoleh, kita akan menggunakan powder flow software untuk menjalankan analisisnya. Seterusnya, ketepatan tepung syar. Kita akan menggunakan ketepatan pukau, yaitu buff density, ketepatan tamparan, tag density, nisbah Hausner, dan juga indeks Carr. Dan nisbah Hausner ini merupakan indeks yang berkorelasi dengan pengaliran sebut. Dan untuk indeks Carr ini, dia ditarifkan sebagai ketepatan sebut. Okey, seterusnya. Sifat penlarutan tepung syar dengan lemak. Kita akan mengambilkan jumlah masa penlarutan dan juga peratusan. So, untuk analisis statistik, kita akan menggunakan ujian ANOVA pengukuran berulang, iaitu repeated measure ANOVA. Untuk mengukur variance, sekiranya tidak ada kesan perawatan sistematik dan tidak ada perbezaan individu yang menyumbang kepada kebolehan skor. Okay, so last sekali. Untuk catat secara keseluruhan dia. Macam mana kita menjalankan kajian ini? Yang pertama, kita first mengklasifikasikan tepung syar dengan lemak kepada saiz partikel yang berbeza dengan menggunakan kaedah penyalinan. So, yang ini merupakan sampel tepung syar dengan lemak mengikut saiz diameter mereka. So, kita akan bingung yang ini cost size particle and the fine one and the very fine one. So, selepas kita sudah asingkan semua sampel tepung syar ini, kita akan menjalankan 3 ujian ini untuk mengenal pasti pengaliran, ketepatan, dan sifat penlarutan dengan menggunakan saiz partikel yang berbeza. Nah, yang ini merupakan ujian yang dijalankan dalam semasa menjalankan pengaliran, dan ujian ini semasa menjalankan ketepatan dan masa dan beratus akan dijalankan untuk dalam semasa menjalankan sifat perarutan. Right, so itu sahaja untuk tajuk untuk kita mengetahui sekiranya ada kesan saiz partikel yang berbeza terhadap ciri-ciri fizikal tepung syar dengan lemak. Nah, ini merupakan rujukan. Itu sahaja, terima kasih.